Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah kita sambung dalam kitab Munyatul Musalli. Jadi saya doakan semua warga jemaah Masjid Al-Muhsinin Malikil Ilwa dalam keadaan sihat dan juga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung dalam kitab Munyatul Musalli pada muka surat 46, iaitu ke-13, kesempurnaan di dalam solat, yang ilmu-ilmu berkenaan dengan solat, tentang kesempurnaan solat. Yang masuk kita sambung yang ke-13, kesempurnaan salam. Di dalam kitab ini menyebut hendaklah mengucapkan salam dengan sempurna disertai dengan niat yang sebenarnya, dan salam itu ditujukan kepada orang yang berada di pihak kanan yang terdiri daripada malaikat dan orang-orang mukmin dari kalangan jin dan manusia, demikian juga pada pihak kiri. Jadi bila kita bagi salam tuan-tuan di akhir solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam ini bukanlah kita bagi salam tu termasuk ianya memang termasuk di dalam rukun solat, salam yang pertama, tetapi kita beri dalam hikmah memberi salam itu Assalamualaikum warahmatullahi. Kita memberi salam orang yang berada di kanan kita, kita memberi salam kepada jin, kemudian kita beri salam sesiapa yang terdengar suara kita. Kita bagi salam, begitu juga dengan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW apabila dia memberi salam ketika solat, maka pipi kanan, pipinya ini ternampak orang yang berada di belakangnya. Jadi kebanyakan kita bagi salam tidak memaling kepala ini, dengan sebetulnya. Yang ini kita paling kepala ini, pipi ini orang belakang nampak. Biasa dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, ala kadar je tuan-tuan. Jadi ikut sunnah Rasulullah SAW memberi salam sehingga kan orang yang belakang nampak pipi kita ini. Dalam hadis tersebut nampak pipi yang putih Rasulullah SAW, orang yang berada di belakang tuan-tuan. Jadi kita bagi salam tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Begitu juga dalam hidup kita, afsyus salam, kita sentiasa memberi salam. Sebagai seorang Islam, kita kena banyakkan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksud dia selamat sejahtera ke atas kamu. Kan kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, dan selamat sejahtera juga kepada kamu tuan-tuan. Maka apabila kita banyak memberi salam, maka para malaikat akan mendoakan orang yang suka memberi salam, dan keadaan di syurga, ahli syurga, iaitu apabila mereka bertemu di dalam syurga itu, mereka memberi salam. Jadi bila kita hidup dekat dunia ini, kita banyak memberi salam, seolah-olahnya kita menghidupkan diri kita ini dalam suasana ahli syurga. Tabarakallah. Maka beruntunglah orang yang selalu memberi salam. Tuan-tuan, kita sambung dalam kitab ini seterusnya ke-14,
kesempurnaan ikhlas itu 3 perkara. Tuan-tuan, kita masuk dalam yang terakhir lah. Dalam yang terakhir berkenaan dengan huraian perkara-perkara yang menyempurnakan sembahyang ini, iaitu ikhlas. Ikhlas. Yang pertama, hendaklah menuntut keredaan Allah jua pada sembahyang itu. Jangan sekali-sekali menuntut keredaan manusia. Jadi tuan-tuan, ada orang dia solat kerana manusia. Kita solat kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak sampaikan ikhlas ni tuan-tuan, contohnya kita duduk dekat masjid, kita solat. Bila kita solat, maka orang lain akan nampak kita solat. Kalau kita solat itu lama berdiri, lama kita rukuk, lama kita sujud, maka kita hanya untuk solat itu niat untuk orang tengok kita ni rajin beribadah, maka pada ketika itu tidak ada pahala lah bagi orang yang macam ni, tuan-tuan. Jadi kita niat kepada Allah, niat solat itu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita. Yang kedua, hendaklah difikirkan taufik, petunjuk itu datang dari Allah. Tuan-tuan, bila solat, dalam keadaan kita solat itu tuan-tuan, bila keadaan kita nak sembahyang itu, kita solat itu mestilah apabila kita solat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya solat kita itu tidak menyebabkan kita makin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, malahan kita semakin lama semakin banyak untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan kemunkaran, tuan-tuan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan menyebabkan diri kita ini tidak melakukan kepada kemunkaran. Jadi kita kena solat itu dalam penuh ikhlas, iaitu Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita supaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang Allah SWT benci, iaitu dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan ikhlas ini, tuan-tuan, hendaklah dipelihara ikhlas itu hingga terasa lenyap diri bersamanya. Tuan-tuan, ini pada akhirnya apa sahaja yang kita buat, iaitu benda-benda yang baik, termasuk dalam solat ini, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah reda terhadap kita, iaitu kita hidup dekat dunia ini. Allah reda terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini, tuan-tuan. Maka bila kita dalam hidup kita ini telah sebati dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan orang yang sentiasa ikhlas dalam melakukan amalan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan darjat orang yang ikhlas ini ke tempat yang mulia, tuan-tuan. Dalam hidup dekat dunia ni, banyak orang melakukan kebaikan, banyak orang melakukan benda-benda yang baik, tetapi mereka tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ada sifat ikhlas di dalam hatinya. Masya-Allah, tabarakallah, beruntunglah orang yang dapat mengekalkan ikhlas di dalam hatinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi di dalam kitab ini. Jadi untuk permulaan kita sambung kitab ini sebab dah terlalu lama untuk disambung semula. Kita tak tahu bila lagi PKP habis. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita daripada wabak ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang berpanjangan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kita bersyukur ke atas nikmatnya insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.